Zaman teknologi, semua pun nak kongsi. Tak kongsi, rasa tak lengkap hari. Tapi bila kongsi, ada risiko keselamatan. Privasi pun boleh terganggu. Apatah lagi, kini semakin banyak pihak curi data pengguna untuk kepentingan masing-masing. Yang lebih membimbangkan, keselamatan anak-anak. Adakah perlu berkongsi tentang mereka? Sejauh mana boleh berkongsi? Itu yang akan kita bincangkan dalam topik sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya sekali lagi, Midi Saleh dalam program Topik. Gairah kongsi maklumat di laman sosial boleh mengundang bahaya, lebih-lebih lagi kepada kanak-kanak. Anda setuju atau tidak? Saya setuju, tapi saya tahu ramai yang masih yakin untuk berkongsi dengan niat yang baik. Jadi apa kata saya perkenalkan tetamu minggu ini yang sudah pun bersedia untuk ditemu bual. Pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, Dr. Izura Masdina Muhammad Zakri. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Midi. Doktor, apa khabar ya malam ni? Khabar baik. Alhamdulillah. Midi macam mana malam ni? Saya sihat, Alhamdulillah, Doktor. Baiklah, untuk rekod ya, salah satu bidang kepakaran Dr. Izura ialah cyber law atau undang-undang cyber. Jadi saya pun nak tanyalah soalan tadi kepada Doktor. Setuju atau tidak, tindakan ibu bapa yang terlalu banyak kongsi maklumat dan aktiviti anak di alam maya ni boleh mengundang bahaya? Ya, saya setuju 100%. Ini adalah perkara yang memang ibu bapa kadang-kadang gairah sangat sebab nak berkongsi maklumat, sebab dia gembira sangat dengan anak, tetapi memang mempunyai bahaya yang terlindung di dalam perkara tersebut. Kalau boleh Doktor kongsikan, selain nama penuh, alamat dan sekolah, apa lagi butiran anak-anak yang tak patut mereka kongsi sebenarnya? Sebenarnya nama, alamat dan sekolah itu adalah yang paling ketara. Tetapi selain daripada itu, aktiviti-aktiviti seharian yang sering kali boleh dikatakan sampai menjadi satu rutin. Jadi sesiapa yang tengok akan sedar, oh pada hari ini dia akan buat ini, pada hari itu dia akan buat itu. Dan mungkin akan menjadi apa yang kita boleh katakan masalah stalking. Ataupun kalau dia kata anak saya sekarang sudah besar, dah boleh duduk di rumah sorang-sorang, itu bahaya. Ataupun anak saya sudah berdikari, boleh pergi ke kedai bawah blok dengan sendiri, itu pun bahaya. Jadi ia akan memberi maklumat bahawa anak saya seorang dan ia boleh mendatangkan masalah kemudian. Doktor, tadi Doktor kongsikan ada aktiviti-aktiviti yang tak sepatutnya dikongsikan oleh ibu bapa ya berkenaan dengan anak-anak mereka. Doktor sendiri pakar dalam bidang perundangan. Adakah terdapat undang-undang yang jelas mengatakan ini boleh dikongsi, itu tak boleh dikongsi? Boleh Doktor kongsikan? Masalahnya tak ada undang-undang yang terperinci macam ini. Kecuali kalau ia adalah memang semua orang tahu adalah salah, tapi ini kita tengah menyatakan berkongsi maklumat mengenai anak sendiri. Tiada undang-undang khusus kecuali Akta Kanak-kanak di mana ia menyatakan bahawa kanak-kanak adalah dilindungi dan perkara-perkara seperti nama dan alamat tak perlu diberi. Itu sahaja. Tetapi selain daripada itu, tak ada sangat. Pada pandangan doktor sendirilah, wajar tak pihak-pihak yang berkaitan mewujudkan undang-undang yang menyentuh kepada perkara-perkara seperti ini, Doktor? Ia patut ada, tetapi saya juga pasti bahawa ia lebih kepada pengetahuan umum. Walaupun undang-undang itu ada, tetapi sekiranya orang sendiri tak sedar bahawa ini adalah sesuatu yang salah ataupun tak patut, sebenarnya tak perlu ada undang-undang untuk menyatakan ini tak boleh, itu tak boleh. Nak berkongsi gambar anak di katakan aktiviti sports, itu takkan ada perundangan nak katakan tak boleh langsung, orang pun takkan faham. Jadi ia lebih kepada awareness.
kepada pengetahuan apakah bahaya membuat perkara-perkara tersebut, baru ibu bapa sendiri akan sedar ini tak patut dibuat. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan soalan seterusnya, apa kata kita dengarkan pandangan ibu bapa mengenai isu ini? Terlalu banyak detail yang diberi ni, lebih banyak tak bagus daripada bagus untuk parents dan anak tu sendiri. Share location anak tu kat mana, so public akan tahu dan kita takkan tahu siapa yang tahu informasi tu. Maksudnya bukannya setakat kawan-kawan kita je yang boleh tahu kedudukan masa kita tangkap gambar anak tu ke apa ke, tapi mungkin orang lain pun boleh dapat tahu, dan itu yang menyebabkan kes-kes kanak-kanak hilang kan, mungkin kena colik ke apa ke kan. Bagi saya, di zaman yang serba moden ni, privacy tu adalah suatu benda yang sangat mahal, dan kalau boleh perkara-perkara yang private tu janganlah kita sharekan dekat awam. Okay, yang pertama, saya hadkan akses akaun Instagram, saya privatekan. Itu cara saya kontrol saya punya perkongsian. Yang kedua, bila saya berkongsi gambar anak, saya tak kongsi gambar dia seorang diri, sebab bila gambar berseorangan ini membuka peluang kepada pedophiles di luar sana untuk mengambil gambar itu untuk kegunaan mereka. Ini adalah yang saya dengar sendiri dan belajar sendiri daripada pakar analisis jenayah Kamal Effendi. Yang ketiga, bila berkongsi maklumat gambar, saya tak kongsi ada alamat rumah, ada nombor telefon, ada nombor plate kereta dan sebagainya. Saya tak tag location. Dan yang keempat, bila anak sakit atau dalam keadaan yang vulnerable, saya tak kongsi, sebab gambar yang dikongsi di social media dan internet adalah kekal. Jadi kita sebagai ibu bapa kena lindung anak-anak, bukan buka kelemahannya. Dan saya tak berkongsi gambar anak-anak semasa separuh bogil ataupun semasa mandi. Dan yang kelima, saya bagi pilihanlah kepada anak-anak, gambar ini boleh ke, gambar ini tak boleh ke, yang mana satu. Itu tadi antara ibu bapa yang sempat kami hubungi untuk memberikan pendapat. Ada ibu bapa yang memuat naik aktiviti anak dengan niat mahu berkongsi kebaikan dan menaikkan semangat ibu bapa lain. Apa pendapat doktor? Apa hadnya dalam hal ini, doktor? Okey, isu ini sebenarnya kita ada satu terma untuk dia. Dia panggil sharenting, di mana parents akan share aktiviti-aktiviti anak dengan niat memang nak berkongsi anak saya baik, anak saya pandai, dan ia adalah sesuatu yang semua ibu bapa memang bila dia proud anak dia, mesti dia nak share. Tetapi memang mesti ada had-hadnya. Dari sini, dari segi kalau kita nak nyatakan, saya boleh katakan ada 5 soalan patut ditanya sebelum nak post gambar ataupun apa-apa. Ini lebih kepada juga untuk menjaga privasi anak dan juga untuk menyatakan kepada anak-anak tersebut, saya juga fahami saya akan post gambar anda dan saya juga akan respect privasi anda. Kalau dia kecil lagi, macam dalam primary school, kindergarten, mungkin tak perlu lagi pasal dia terlalu kecil nak tahu. Jadi kita hanya nak ambil gambar, dia tengah senyum, dia happy, okey. Tapi katakan kanak-kanak tersebut, dia tak begitu suka dia ambil gambar, tapi kita ambil juga. Lepas tu kita post juga. Sebab dalam hati kita, saya nak tunjuk anak saya cantik, anak saya baik. Tapi anak tersebut, kalau dia nampak dan dia tahu, dia boleh rasa malu dan dia rasa tertekan. Dan ini boleh menjadi satu impak yang negatif kepada dia. Sekiranya ini terjadi masa dia lagi lebih besar, katakan dah 13 tahun, 14 tahun, kita dah tahu remaja sekarang, image social di social media sekarang sangat-sangat penting kepada seorang kanak-kanak. Mereka bukan saja mempunyai identiti di luar alam maya. Bukan macam kita dulu. Kita dulu internet tak tahu. Apa yang terjadi kat internet kita tak kisah. Apa orang kata kat internet kita tak kisah. Tetapi sekarang identiti di alam maya untuk kanak-kanak memang sangat penting. Bila kita nak post gambar anak, kita perlu tanya. Yang pertama, kenapa anda nak post gambar tersebut? Adakah ia untuk menunjukkan kebaikan dia, macam seperti dia mendapat 5A? Okey. Adakah ia adalah sesuatu di mana anda rasa ia adalah sesuatu yang lucu? Tetapi untuk kanak-kanak tersebut mungkin tak. Jadi bila nak post tu, kenapa? Adakah ia akan memalukan anak tersebut? Soalan kedua, adakah ia sesuatu yang sekiranya ia berlaku kepada anda,
adakah anda bersetuju ia akan dipostkan oleh orang lain? Soalan ini mungkin tak berapa bagus sekiranya anda seorang yang sangat sosial, tetapi anak anda bukan sosial. Jadi anda sebenarnya perlu lihat dari pandangan anak anda sendiri. Tahulah macam mana dia punya personality sebelum anda post. Soalan ketiga, anda perlu tanya, adakah ia sesuatu yang akan memalukan anak anda? Ingat bahawa apa yang terdapat di internet, apa yang anda post di internet adalah untuk selama-lamanya. Walaupun kita post, kita keluarkan gambar tersebut, orang lain mungkin dah mengambil gambar tersebut, dia boleh copy, right click dan dia boleh download gambar tersebut ataupun dia screenshot dan dia pun juga boleh simpan. Jadi ia menjadi sesuatu yang tak akan hilang selama-lamanya. Jadi dalam masa 10 tahun lagi, bila anak anda nampak gambar tersebut, macam mana perasaan dia? Kita kena fikir benda macam ni. Yang soalan keempat, adakah ia sesuatu yang tak patut dilihat oleh orang lain? Sebab seperti saya kata, dia merujuk kepada soalan ketiga juga. Dia adalah sesuatu yang adakah ini akan memalukan anak anda? Dan mungkin di Malaysia belum lagi, tetapi katakan di Amerika Syarikat, seseorang yang nak hire someone, seorang employer kan, dia akan tengok, dia akan melihat anda punya identiti di internet. Dan sekiranya dia nampak macam, oh ini tindakan anda, dia tak berapa setuju, ini bukan adalah image yang kita nak untuk syarikat kami, jadi anda sudah di blacklist. Di Malaysia belum lagi, tetapi kita tak tahu 10 tahun lagi macam mana. Kita ambil gambar kanak-kanak kita sekarang nampak macam lucu, tetapi ia menunjukkan seperti contoh, dia telah dia tengah mengamuk di kedai. Kita tu, oh anak saya mengamuk, lucunya, ataupun saya nak buat benda macam ni. Tapi 10 tahun lagi kalau majikan nampak benda macam ni, adakah ini menunjukkan dia adalah seseorang yang mempunyai cepat marah, cepat nak apa, jadi susah. Dan soalan yang akhir sekali, apakah yang hendak, apakah perkara yang anda nak ketahui mengenai post ini tersebut? Adakah ia untuk menunjukkan kebaikan dia? Adakah ia adalah untuk sebagai satu pengajaran untuknya? Kalau pengajaran susah sikit, dia mungkin memalukan anak juga. Dan tapi positif juga boleh memberi tekanan kepada kepada kanak-kanak tersebut. Katakan dia mempunyai low self esteem dan mak selalu kata saya baik sangat, tapi dia rasa macam dia tak baik. Jadi ia boleh menjadi tekanan pula. Itu tadi 5 soalan yang perlu kita renungkan, kita fikirkan. Baiklah, untuk memberi peluang anda untuk berfikir, kita berehat seketika dan kembali semula selepas ini. Masih lagi bersama saya Midi Salih dalam program Topik bersama dengan tetamu kita minggu ini, Dr. Izura Masdina Muhammad Zakri daripada Universiti Malaya. Baiklah, Doktor, bagaimana ibu bapa boleh kawal akses anak-anak mereka kepada media sosial? Dan bagaimana pula dengan anak-anak yang berusia 18 tahun ke atas ni? Yang 18 tahun ke atas ni yang banyak sekarang ni terlibat dengan media sosial. TikTok ada, Instagram ada. Pandangan doktor? Saya, masa dia orang masih kecil, memang mesti ada kawal yang sangat ketat. Betul. Sebab mereka tak tahu. Mereka akan bikin, dan internet tak ada filter. Jadi yang pertama sekali, yang paling penting, kita mesti ada peraturan. Tulis peraturan tersebut, bagi kepada kanak-kanak dan menunjukkan ini apa yang tak boleh dibuat. Dan bila cakap macam ni pun, kita perlu jelaskan kenapa, apakah bahayanya. Tapi mereka sebagai kanak-kanak mungkin dia orang tak akan faham. Mereka akan tengok macam, alamak, kenapa tak boleh bagi nama, kenapa tak boleh berkawan. Sebab mereka innocent, jadi semua orang adalah baik. Jadi peraturan tersebut hanyalah sebagai permulaan. Kedua, bila dia orang akses internet, mestilah di tempat awam di mana anda boleh lihat. Jangan dalam bilik dia orang sendiri. Mestilah
di living room ataupun anda mesti tidak berada di sana. Jadi anda mesti selalu boleh nampak apa yang dia buat. Dan juga bila anda melihat aktiviti yang dia buat, anda mesti juga meneliti. Janganlah macam nampak sangat kat belakang dia, tapi perhatikan. Kalau nampak macam benda macam tak begitu bagus, bolehlah pergi dan memberi nasihat sewaktu perkara itu tengah berlaku. Doktor, saya tengok sekarang doktor kan, trend ibu bapa moden sekarang ni. Salah satu cara mereka untuk mengawal anak-anak, ya, anak-anak yang kecil ni lah, mereka menggunakan gadget, mereka menggunakan social media. Adakah ini satu langkah penyelesaian yang baik, doktor? Memanglah anak-anak tak menangis bila tengok YouTube semua, tapi saya rasa itu tak menyelesaikan masalah. Pandangan doktor? Betul, dia tak akan menyelesaikan masalah. Kalau ia pun nak bagi, mesti ada time limit. Yep. Janganlah setengah tu boleh sampai 6 jam mata dia tak bergerak daripada skrin tersebut. Itu teruk. Tapi nak dikatakan tak bagi langsung tak bagus, pasal ini adalah alam di mana social media dan menggunakan perkara ini adalah perkara yang biasa sekarang, norma baru kan. Apa yang kita boleh buat adalah kita jangan bagi mereka menonton YouTube secara terbuka. Kitalah yang memilih apakah program yang dia boleh tengok. Ada banyak filtering program sekarang sebenarnya. Kalau sesiapa yang mampu boleh membeli benda program macam Net Nanny di mana ia akan mengawal apakah laman web yang dia boleh masuk, ataupun sesiapa yang pandai masuk dalam website YouTube juga kita boleh membuat apa kita panggil parental control, di mana anda boleh nyatakan apa yang dia boleh lihat, apa yang dia tak boleh. Jadi walaupun anda memberi mereka kebebasan untuk melayari laman web dan social media, tetapi bila dia sampai kepada mana-mana tempat yang dianggap sebagai berbahaya kepada kanak-kanak, block. Jadi dia tak boleh masuk langsung. Ya, itu adalah salah satu daripada caranya. Apa yang kita bimbangkan bukan apa, doktor? Mungkin bila anak-anak ni sendiri pada sejak kecil lagi dah diberikan gadget-gadget sampai umur 18 tu, bagi dia macam tak salah pun sebenarnya kalau saya nak menggunakan social media, saya nak upload, kalau orang lain upload gambar saya pun tak ada masalah. Dan ibu bapa ni sebenarnya kalau umur dah sampai 18 tu, mereka masih lagi ada hak ke nak mengawal? Ini boleh, itu tak boleh untuk anak-anak mereka, doktor? Itu soalan cepu emas tu. Kan menurut undang-undang mereka sudah besar. Jadi mereka, apa yang terjadi mereka tanggung sendiri. Tetapi sebagai ibu bapa, tanggungjawab kita tak akan lepas walaupun mereka 18 tahun. Adakah kita ada hak untuk mengawal? Ada. Terus terang memang ada. Tetapi mereka lebih fasih dengan penggunaan internet ini dengan cara-cara, walaupun kalau kita nak kata tak boleh ni, tak boleh tu, mereka mesti boleh mencari jalan cara kat sekolah ke, mengikut handphone ke. Tak bagi handphone tak boleh sekarang. Jadi mereka masih boleh mengakses tanpa pengetahuan kita. Itu lagi teruk. Jadi apa yang cadangan saya adalah bila dari kecil kita dah mengawal, bila dah besar kita kena percaya kat dia orang. Kita kena dah lepas, kita sudah didik di mereka dengan apa yang sebaiknya, dan kita lepas tangan bila dia orang dah 18 tahun, kita Allahualam, insya-Allah dia orang akan pandai. Mereka perlu berdikari juga. Kita mesti selalu ada two way communication. Mesti selalu berbincang dengan anak. Jadi boleh nampak macam dia ada, dikatakan nampak perubahan kelakuan. Kita perlu tahu, adakah ini kerana social media, adakah kerana telah terjadi sesuatu cyberbullying ke apa. Okey, kita ikuti lagi pendapat ibu bapa tentang perkongsian maklumat atau aktiviti anak-anak di laman sosial. Dan selepas itu topik akan berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Kita harus macam berpada-pada lah dalam kita mendedahkan aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak kita di media sosial ni, sebab kalau kita tengok sekarang ni macam-macam perkara boleh berlaku dan kita risau dengan apa yang kita dedahkan di media sosial, ke mana anak kita pergi kan. Walau kita nak tunjukkan satu benda macam dia pergi ke tuition, tempat di mana pukul berapa semua sekali, kita takut ada orang ambil kesempatan.
amanah ni, tugas pertama ni memang tertakluk kepada tangan kita dulu. Jadi kita tahu bahawa gadget ni salah satu cabaran yang cukup getir. Okey, tambah pula dengan PDPR, okey, di mana anak-anak ni seawal sekolah rendah lagi telah pun terpaksa diberikan dengan gadget untuk memudahkan pembelajaran PDPR. Namun di pihak kita ibu bapa, sesungguhnya kitalah yang akan mengatur, yang akan meneliti, yang akan sentiasa mengambil berat. Masih lagi bersama saya, Midi Saleh, dan juga tetamu undangan kita, Dr. Izura Masdina Muhammad Zakri daripada UM. Dan sebelum kita berpisah, Doktor, kita ni lah kadang-kadang terlupa. Yelah, tengah seronok nak upload kan. Jadi, apa nasihat dan peringatan kepada semua ibu bapa dan juga orang lain yang suka share muka atau nama anak orang lain? Bukan anak dia orang sendiri ni, Doktor. Okey. Ini adalah soalan yang sangat bagus. Yang pertama, ini mungkin sesuatu yang orang ramai tak tahu. Tetapi bila kita sekarang ambil gambar banyak melalui telefon. Dan telefon mempunyai apa yang kita panggil geotagging. Di mana dia akan menunjukkan di dalam gambar tersebut, kalau orang hacker ataupun orang yang pandai menggunakan program, dia boleh reverse image gambar tersebut dan mengetahui di mana gambar tersebut telah diambil. Jadi yang pertama, unlink the geotagging di dalam phone anda bila anda ambil gambar. Jadi di sini adalah di mana anda mendapat location services. Jadi yang itu pertama. Jangan ambil gambar di mana seseorang boleh mengetahui di mana sebenarnya anda mengambil gambar tersebut. Kedua, selalu mempunyai komunikasi dengan anak anda. Selalu mesti memberitahu, dan juga anda sendiri sebagai ibu bapa, anda mesti tahu apakah laman sosial media yang anak anda pakai. Banyak sangat sekarang. Kalau nak katakan Facebook adalah laman sosial media untuk orang tua je. Kanak-kanak semua tak pakai. Diorang pakai Snapchat, diorang pakai Twitter, diorang pakai TikTok. Walaupun TikTok sepatutnya hanyalah untuk menunjukkan video kecil, tetapi ia juga digunakan untuk semua ni. Jadi kita perlu tahu apakah laman web yang anak anda pakai. Anda perlu tahu apakah tahap privasi di dalam semua perkara ini. TikTok sebenarnya dikatakan tak mempunyai privasi langsung. Jadi kalau dia nak tengok, tak apa. Tapi jangan buka akaun TikTok. Tapi nak kata macam tu susah juga. Snapchat, semua. Jadi ini adalah ibu bapa mesti tahu. Dan kanak-kanak mesti mempunyai mesti mengetahui bahawa mereka boleh pergi kepada ibu bapa mereka untuk berbincang apa sahaja. Jadi mereka tak akan mendapat maklumat yang was-was ataupun tak bagus dari internet. Jadi bila dia nak post gambar, mungkin anda boleh, sebab anda sudah memberitahu kepada mereka apakah yang boleh di-upload, apa yang tak boleh, dan sekiranya mereka was-was, tanya mak bapak dulu. Jadi sama-sama mengetahui apa yang berlaku. Kalau kita nak katakan kita nak masuk laman social web akaun anak kita kata akan masuk. Dia akan letak kita dalam tempat yang melihat benda yang kecil-kecil saja. Kita pun tak tahu sebenarnya apa yang jadi. So no point. Tapi lebih kepada berbincang. Waktu makan, berbincang apa yang terjadi. Asalkan mempunyai open communication seperti ini, insya-Allah anak kita akan pandai pakai internet. Kita sendiri juga akan mengetahui secara mendalam dengan anak-anak, dan kita masalah yang selalu menjadi di online adalah kerana kanak-kanak mencari identiti online, mencari kawan online, mencari orang untuk berbincang. Jadi sebab tak dapat kat rumah, online senang, rumah tak dapat. Jadi kalau kita boleh memberi identiti kepada anak kita, memberi perhatian kepada anak kita, insya-Allah tak ada masalah sangat. Saya tak akan kata tak ada langsung, sebab macam-macam terjadi, tapi mengurangkan sedikit masalah dan kita boleh menghadapi sama-sama. Kalau boleh saya recap semula. 2 peringatan penting. Ibu bapa juga harus celik IT dan komunikasi dengan anak-anak itu.
penting juga, Doktor ya. Baiklah, terima kasih Dr. Izura Masdina Muhammad Zakri, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UM, dan kami harapkan perbincangan ini dapat memberi kesan positif kepada semua. Dan ini bukan untuk menyalahkan mana-mana ibu bapa atau pihak tertentu, tetapi sekadar peringatan dan mungkin juga input baharu kerana keselamatan anak-anak sewajarnya menjadi keutamaan tertinggi. Kongsi tapi hati-hati. Saya Midi Saleh. Kita jumpa lagi minggu hadapan dalam program topik. Dan untuk itu, Assalamualaikum dan selamat malam.